ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini untuk kita sama-sama berada dalam satu majlis ilmu untuk kita membicarakan tentang satu topik semasa, iaitu yang berkaitan dengan Yahudi, terutamanya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga yang disebut oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berita hari ini ataupun semalam yang kita baru terima ialah berlakunya gencatan senjata. Gencatan senjata di antara Yahudi dan juga tentera-tentera Hamas. Tetapi Yahudi telah menyatakan bahawa gencatan senjata selama 4 hari, kalau tak silap, ianya bersifat sementara kerana selepas berakhirnya gencatan senjata ini, dia akan meneruskan lagi serangan terhadap umat Islam di Gaza. Dia sebenarnya satu perkara yang kalau kita melihat dunia pada hari ini, melihat juga tentang bagaimana golongan Yahudi ini begitu rakus melakukan pembunuhan. Mereka bukan berperang tetapi mereka membunuh orang awam. Itu secara yang realitinya yang tak dapat difikirkan oleh warga dunia pada hari ini. Mengapa mereka Yahudi ini tergamak membunuh budak-budak terutamanya? Sebab apa? Sebab kalaulah mereka kata mereka berperang dengan tentera-tentera Hamas, sudah tentulah target mereka Hamas. Tetapi tidak. Target mereka adalah hospital, target mereka adalah rumah ibadat dan sebagainya. Target mereka adalah sekolah. Bermakna di situ ada agenda di sebalik apa yang mereka sebut itu, kerana hakikatnya mereka tidak dapat menewaskan Hamas. Itu hakikatnya. Sampai sekarang itu pun dalam peperangan di medan perang, yang menguasai peperangan itu adalah Hamas. Hamas masih lagi menguasai di medan perang. Tetapi mereka bertindak, golongan Yahudi ini bertindak untuk membom, membunuh kanak-kanak terutamanya. Sebab tu kalau kita lihat 70% daripada yang meninggal dunia, yang syahid di kalangan orang awam itu adalah di kalangan kanak-kanak dan wanita. Itu hakikat realiti yang membuka mata dunia melihat isu ini. Sebenarnya, itu kita lihat isu ataupun kita sebut sebagai problem statement. Sekarang kita nak lihat ialah sebab apa mereka berperangan macam tu. Sebenarnya ianya telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi. Sebab golongan Yahudi ini, untuk kita mengenali mereka, mereka juga disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel. Israel itu sebenarnya, kalau ikut makna asalnya, Israel itu maksud dia Isra, hamba, Il Tuhan. Itu dalam bahasa Hebrew, Israel, hamba Tuhan. Itu. Jadi itu makna asalnya. Dan Israel itu sebenarnya merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Itu hamba Tuhan, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Itu macam kita sebut tadi makna sebenarnya. Tetapi perkataan Israel itu yang digunakan pada hari ini
ialah merujuk kepada golongan Zionis yang menjadikan negara Palestin sebagai besar negara Palestin sebagai negara mereka. Jadi itu yang disebut sebagai negara Israel. Sebab itu bila hari ini bila mana orang kata, oh kita tak boleh marah Israel. Sebab apa? Sebab Israel itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Tetapi harus diingat, yang orang marah Israel hari ini, dia tidak merujuk kepada Nabi Yaqub. Tetapi orang marah Israel hari ini adalah satu negara haram yang ditubuhkan oleh Zionis yang dinamakan sebagai nama negara Israel. Jadi tak timbul isu tak boleh lah, sebab ia berkaitan dengan maksud, bukan berkaitan dengan nama. Maksudnya itu, orang marah tu berdasarkan negara tersebut. Dia tak ada kaitan dengan Israel yang merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Cuma kita kena fahamlah konteksnya. Sebab itu dalam Quran, Allah tak sebut wahai Israel dah, Allah sebut ya Bani Israel. Wahai anak cucu Israel ni, mereka inilah yang melakukan kerosakan. Pada zaman Nabi, mereka juga dikenali sebagai Yahudi. Dan Yahudi yang kita sebut sebagai yang mendiami Madinah. 3 kategori. Yahudi, Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraizah. 3 golongan besar. Sebab apa mereka pergi Madinah? Sebenarnya ada sebab Yahudi pergi Madinah ni. Mereka pergi waktu tu dikenali sebagai Yathrib. Mereka pergi Madinah sebab di dalam kitab-kitab mereka menyatakan bahawa akan ada Nabi di akhir zaman yang akan berpindah atau berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Jadi mereka berpindahlah ke situ. Kononnya untuk menunggu Nabi akhir zaman. Dan ketika mana mereka duduk di Madinah, duduk di Yathrib, mereka berjiran dengan orang Arab, Aus dan Khazraj. Bila mana berlakunya pertelingkahan atau pergaduhan antara Yahudi dan Aus dan Khazraj, golongan Yahudi siap bagi warning lagi. Siap bagi warning, bagi amaran kepada puak Aus dan Khazraj bahawa tunggulah nanti akan lahir Nabi akhir zaman, kami akan bersama-sama Nabi tersebut untuk memerangi kamu. Dia warning kepada orang Arab. Tetapi hakikat yang berlaku apabila Nabi SAW datang sungguh, mereka terkejut. Mereka tengok Nabi, mereka tahu itu Nabi. Tapi mereka terkejut satu perkara yang mereka tidak expect, mereka tidak sangka. Mereka tak expect, mereka tak sangka. Not dia in their expectation. Apa dia? Nabi rupanya dalam kalangan bangsa Arab. Yang ni yang puak Yahudi tak boleh terima. Puak Yahudi ni mereka menganggap mereka adalah the chosen people. The chosen people. Mereka ni adalah manusia yang istimewa sekiranya nak dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu sebenarnya Yahudi ini adalah golongan yang paling rasis di dalam dunia. Sebenarnya. Sebab mereka tetap berpegang macam mana pun mereka yang kata Yahudi ini, mereka tetap berpegang bahawa mereka itu adalah rakyat ataupun manusia yang terpilih. Mereka ada keistimewaan nak dibandingkan dengan bangsa-bangsa manusia-manusia yang lain. Mereka punya sikap adalah umpama iblis. Iblis macam itulah. Iblis ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tak nak. Antara sebab iblis tak nak, sebab dia menganggap dialah yang terbaik. Dia tidak layak untuk tunduk kepada Adam alaihissalam sebab dia yang terbaik. Tak mungkin yang terbaik ini nak tunduk kepada yang lain selain yang terbaik. Itu yang sifat yang ada pada iblis, sifat arrogant dan sifat stubborn. 2 sifat tersebut. Jadi degilnya satu, stubbornnya degil, arrogantnya sombongnya. Dan ini juga sifat yang ada pada golongan Yahudi. Yang mana mereka itu tidak boleh menerima Nabi di kalangan selain daripada Bani Israel.
Sebab apa? Sebab dianggap bangsa selain pada Bani Israel itu bangsa yang lemah, bangsa yang tidak ada nilai setara dengan nilai mereka. Itu keadaan dia. Maka dengan sebab itu mereka, walaupun mereka mengenali Rasulullah SAW, kerana penyataan tentang Nabi ini ada dalam kitab mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ini macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menerima hanya kerana Nabi itu adalah dalam kalangan bangsa Arab. Itu yang kita kata golongan Yahudi. Menyebabkan bila mereka tak terima, maka menentang. Bukan jenis mereka ni kalau tak terima mereka duduk diam dah. Mereka tak terima, maka menentang. Sebagai contoh, apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Apabila Nabi memimpin negara Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi sudah buat satu perlembagaan yang disebut sebagai Sahifah Madinah. Yang Nabi buat perjanjian dengan semua warga untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perkara kebaikan, kebajikan, ketakwaan. Mana baik-baik ni, tak kisahlah kamu agama apa. Yahudi agama dia tak nak masuk Islam, tak apa. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Tetapi sekurang-kurangnya, dia patuh terhadap sebagai seorang warga, sebagai seorang rakyat di negara Madinah Al-Munawwarah. Tetapi malangnya Yahudi tetap Yahudilah. Mereka terkenal sebagai satu golongan pengkhianat. Pengkhianatan mereka ini luar biasa sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Pengkhianatan mereka sampailah ke tahap mereka itu membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Maknanya para nabi pun mereka bunuh. Itu pengkhianatan Yahudi. Sebab itu perempuan sekalian, kalau kita melihat pada hari ini, bila mana mereka membunuh kanak-kanak, itu bukan satu benda luar biasa bagi mereka sebenarnya. Walaupun dunia menganggap luar biasa, memang luar biasa pelik. Macam mana sanggup tergamak, kita nak mencederakan budak-budak pun kita tak sanggup kan. Ini dia memang membunuh secara jelas kepada kanak-kanak ataupun budak-budak. Sebab apa mereka tergamuh melakukan sedemikian? Sebenarnya, kalau kita memahami mereka, sifat mereka, kita tidak heran kerana Allah sudah bagi tahu kepada kita. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, yang mana mereka itu nabi pun mereka bunuh. Kalau tahap nabi pun mereka bunuh, tahap orang biasa ni tak ada apalah. Sebab apa mereka sanggup bunuh? Sebab bagi mereka ialah golongan yang terpilih hanyalah mereka. Yang lain semua tak layak. Sebenarnya soalan begitu. Jadi tuan-tuan, perempuan, apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW? Berlakunya pengkhianatan. Iaitu yang pertama, Yahudi Bani Qainuqa'. Yahudi Bani Qainuqa' ini merupakan Yahudi yang boleh dikatakan sebagai kabilah yang paling sedikitlah nak dibandingkan dengan Yahudi-Yahudi yang lain. Tetapi mereka ni paling kaya. Mereka ni meniaga emas. Mereka antara pengkhianatan yang mereka lakukan ialah mereka menyokong Quraisy ketika berlakunya peperangan Badar. Seorang wanita muslimah yang masuk ke pasar mereka dimalukan. Kemudian dia malukan wanita tersebut dengan mendedahkan auratnya dengan pengkhianatan begitu, sehingga kan mendapat pertolongan daripada seorang muslim yang ada dekat situ, lalu muslim itu pun dibunuh. Jadi pengkhianatan mereka semakin rancak, lalu Nabi SAW memerangi mereka dan menghalau mereka dari kota Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya begitu juga Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ini ketika mana Nabi SAW sampai di perkampungan mereka, mereka merancang berkomplot untuk membunuh Nabi. Perkara ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi SAW. Nabi mengetahui bagaimana perancangan mereka, lalu Nabi cepat-cepat meninggalkan perkampungan Bani Nadir kerana mereka mengambil kesempatan sampainya Nabi dekat situ untuk mereka melakukan pembunuhan kepada Nabi SAW. Jadi kita lihat bagaimana Nabi pun mereka nak bunuh.
Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi pada waktu itu bukan sekadar seorang Nabi, tetapi Nabi merupakan pemimpin negara, khalifah. Nabi maknanya orang nombor satu dalam negara. Bukan sekadar dalam konteks Nabi ini, tetapi juga dalam konteks kenegaraan. Tetapi mereka peduli apa? Mereka tetap nak membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya pengkhianatan mereka itu dibalasi dengan mereka dihalau, dikepung dan dihalau dari kota Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya, Yahudi Bani Qurayzah. Begitu juga satu-satunya Yahudi yang tinggal setelah kedua-dua Yahudi tadi dah dihalau kerana melakukan pengkhianatan di Madinah Al-Munawwarah. Pada waktu itu umat Islam begitu kuat, maka mudahlah untuk menghalau Yahudi ini. Dan yang ketiganya, kalau kita lihat Yahudi Bani Qurayzah. Yahudi Bani Qurayzah juga rupa-rupanya melakukan pengkhianatan. Apabila Yahudi Bani Qurayzah ini mereka bersekongkol dengan tentera-tentera Ahzab. Tentera-tentera Ahzab. Iaitu tentera Quraisy, kabilah-kabilah Arab dan sebagainya. Mereka bersama dengan tentera-tentera ini untuk memerangi umat Islam. Jadi bayangkanlah bahawa bagaimana Yahudi ini dia duduk dalam negara Madinah, tiba-tiba dia berkomplot dengan negara luar untuk melakukan dan peperangan dengan negara Madinah. Ini satu perkara yang tidak boleh diterima. Maka dengan sebab itu, apabila selesainya perang Ahzab atau perang Khandaq, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk memerangi pula golongan Yahudi Bani Qurayzah, sehingga mereka pun dihapuskan atau dihalau dari Madinah Al-Munawwarah. Itu sejarahnya. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, siri-siri pengkhianatan yang dilakukan oleh puak Yahudi. Jadi, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam suasana ini kita melihat itulah sifat golongan Yahudi. Sebab itu kita tidak hairan apabila melihat mereka melakukan kekejaman dan kezaliman yang begitu dahsyat kepada umat Islam di Gaza. Sedangkan kalau kita melihat dalam konteks sejarahnya, Gaza itu dan Palestin itu adalah milik umat Islam. Ia dibuka pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar lah membuka Palestin waktu itu di bawah jajahan Rom. Jadi bila mana umat Islam yang menguasai Palestin, semua agama dapat hidup dengan tenang dan damai. Orang Yahudi dibenarkan tinggal di Baitul Maqdis. Orang Kristian dibenarkan tinggal. Maka hiduplah keadaan harmoni di bawah pimpinan kerajaan Islam sejak zaman berzaman ribuan tahun. Tiba-tiba Yahudi, dari sejarahnya, apabila mereka tidak mendapat layanan yang baik di Eropah, waktu itu mereka banyak duduk di Eropah, terutama di Eropah Timur. Maka duduk di Jerman, duduk di Czechoslovakia, duduk di Poland, duduk di merata tempat di Eropah terutamanya. Dan ada juga duduk di Amerika. Jadi mereka tidak mendapat layanan yang baik. Sebab Eropah pun mengetahui bagaimana sikap Yahudi ini yang begitu resis dan seumpamanya. Lalu mereka merancang untuk wujud satu penempatan untuk mereka. Mereka pernah berbincang dengan British untuk mereka menolong tentera-tentera British dalam peperangan dunia yang pertama. Tapi dengan syarat British memberikan keistimewaan kepada mereka lah. Memberilah mana-mana tempat. British pernah nak memberi kepada mereka Afrika, tapi mereka tak nak. Mereka nak Palestin. Sebab dia kata itu tempat yang suci juga bagi mereka. Mereka nak Palestin. Oleh itu ada satu gerakan yang diketuai oleh Theodore Herzl. Theodore Herzl ni dia mengadakan gerakan, itulah yang dikenalkan gerakan Zionis antarabangsa, pertubuhan Zionis antarabangsa. World Zionist Organization ditubuhkan pada 1898, itulah tak silap lah, dia dekat-dekat 1900 itu ditubuhkan satu pertubuhan Zionis antarabangsa
dengan tujuan untuk melobi mendapat Palestin. Mendapat Palestin untuk mereka nak duduk di Palestin. Baik. Jadi apabila kerajaan Osmaniyah waktu itu Palestin negara umat Islam bernaung di bawah kerajaan ataupun daulah Osmaniyah, khilafah Osmaniyah. Jadi bila khilafah Osmaniyah mengetahui, maka mereka tidak membenarkan Sultan Abdul Hamid yang kedua, sultan yang terakhir bagi kerajaan Osmaniyah, tetap menegaskan bahawa walau seinci pun bumi Palestin tidak akan diberikan kepada puak Yahudi ini. Mereka tidak layak. Walaupun Theodor Herzl datang bertemu dengan khalifah, bertemu dengan pemimpin daulah Osmaniyah, berbincang nak bagi duit, nak bagi macam-macam, dan tetap tidak diterima. Akhirnya Yahudi berpakat dengan British. Mereka Yahudi ini, mereka besar-besaran maka masuk dalam tentera British. Tolong tentera British untuk mereka mendapat tempat lah. Jadi mereka join tentera British dalam peperangan dunia yang pertama. Dan mereka bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Jadi British dengan kekuatan yang waktu itu dibantu oleh golongan-golongan Yahudi ini akhirnya berjaya menewaskan kerajaan Osmaniyah. Dan selepas daripada itu British menawan Palestin. Palestin itu dijajah macam kita lah, Malaysia pernah dijajah oleh British. Begitu juga Palestin pernah dijajah oleh British. Tapi bezanya kita dapat kemerdekaan, kita berjuang untuk dapat kemerdekaan. Palestin berjuang untuk dapat kemerdekaan, tetapi perkara lain yang dibawa oleh British. British membenarkan Yahudi untuk datang ke Palestin. Bermulalah tahun 1917, Yahudi mula datang ke Palestin. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Dan mereka pendatang daripada pelbagai tempat. Mereka adalah pendatang dari Eropah tadi ni. Yang di Palestin asal Yahudi tak ramai, sikit je. Sikit yang asalnya duduk bersama-sama orang Islam. Orang Islam mentadbir, duduk sekali, itu tidak ada masalah. Tetapi mereka import. Maknanya, pertubuhan Zionis antarabangsa ini, pertubuhan Zionis antarabangsa, macam kita sebut tadi, dia menggalakkan. Dia menyeru semua Yahudi ni pergi. Semua Yahudi pergi ke Palestin lah. Dengan alasan itu tuntutan agama mereka. Itulah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Macam-macamlah isu yang diwar-warkan untuk orang Yahudi pergi. Semua pakat pergi. Jadi kebanyakan pergi. Semua pergi membina pendapatan. Bukan setakat pergi membina pendapatan. Mereka memerangi terus orang-orang Palestin. Mereka perang terus, maka halau dengan bantuan British, penjajah. Mentah penjajah macam kita zaman-zaman dulu lah, Malaysia, tanah Melayu dulu. Bila penjajah datang ni, dia nak buat apa ikut suka dia lah. Dia macam tu British juga. Dia lebih layan Yahudi sebab dia tu hutang budi dengan Yahudi. Yahudi banyak bantu dia, maka Yahudi minta semua dia bagi. Yahudi nak negara dia bagi. Yahudi nak pendapatan dia bagi. Yahudi apa semua dia bagi. Begitu. Sampaikan umat Islam penempatan rumah-rumah orang Arab Palestin dirampas begitu saja. Tanam-tanaman mereka dirampas. Sampai menyebabkan puluhan ribu pula orang Palestin ini terpaksa menyelamatkan diri. Sebab mereka datang dengan kekuatan ketenteraan mereka. Sehinggalah tahun 1948 Israel ataupun Yahudi mengisytiharkan Israel itu sebagai sebuah negara mereka yang merdeka. Tuan-tuan bayangkan kalau British datang tempat kita, ke tanah Melayu, tiba-tiba British isytiharkan bahawa ini negara mereka. Agak-agak apakah kita akan berdiam diri? Kan? Kalaulah British, dia jajah tanah Melayu ni, tiba-tiba dia tak balik. Dia duduk sini, dia kata bahawa ini negara dia. Ataupun dia ambil sebahagian besar. Sebenarnya Malaysia ni, dia ambil, ni negara British. Dia bagi kita duduk kat Sabah Sarawak je. Ataupun dia bagi duduk, kalau ikut konteks Palestin ni, dia bagi duduk kat Perlis je. Maknanya kita ni semua berimpun kat Perlis je. Yang lain ni, Malaysia semua dia ambil. Agak-agak waktu itu kita sendiri akan terima ataupun tidak. Sudah tentu kita tak akan terima.
Sudah tentu sampai hari ini pun kita akan berjuang, dan itulah yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Mereka berjuang tapi mereka tidak ada kekuatan. Mereka hanya berjuang dengan batu-batu saja, baling batu dan sebagainya. Tapi dengan baling batu itu pun dapat menggerunkan tentera-tentera Yahudi sebenarnya, sebab Yahudi ini terkenal sebagai golongan yang penakut, yang pengecut. Mereka memang takut mati. Itu standard lah, sebab mereka tahu mati masuk neraka, sebab mereka tahu benda ni, bukan mereka tak tahu. Mereka ni adalah golongan yang sesat, golongan yang menderhakai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku selepas daripada itu ialah mereka meluaskan lagi pengaruh mereka dan mendapat tentangan daripada golongan umat Islam. Tapi macam yang dikatalah, mereka menguasai 85% tanah Palestin. 85% tanah Palestin Yahudi ambil dan isytihar ia sebagai sebuah negara mereka. Bayangkanlah situasi yang seumpama itu. Sangat-sangat menyedihkan. Lalu berlakulah penentangan. Daripada situlah adanya dua tempat bagi umat Islam. Gaza kecil, yang Gaza ni besar Shah Alam je, kan? Sebagai sebuah negara Islam, negara umat Islam lah, yang ditakbir oleh pemimpin Islam. Jadi Gaza ni menubuhkan satu pasukan tentera dia sendiri, itu nama dia Hamas. Bila ada Hamas, Yahudi takut. Bila Yahudi takut, mereka pun menggelarkan Hamas ni sebagai teroris, sebagai pengganas. Sebab apa? Sebab lawan mereka. Jadi mereka ni tak payah lawan. Sedangkan mereka hari-hari bunuh umat Islam, hari-hari duk halau, hari-hari rampas tanah, rampas tanaman dan sebagainya. Mereka itu boleh buat ikut suka. Tetapi bila ada golongan umat Islam yang menumbuhkan angkatan bersenjata nak mempertahankan diri, nak lawan mereka balik, maka mereka tuduh sebagai teroris. Inilah yang berlaku sejak tahun 1948 sampailah sekarang. Maka apa yang berlaku pada hari ini, itu pun 7 Oktober lalu, satu hikmah besar sebenarnya apabila Hamas melancarkan peperangan yang pertama kepada Yahudi. Sejak sekian lama Yahudi sahaja yang memulakan peperangan. Yahudi tidak akan membenarkan Hamas memulakan peperangan. Tetapi kali ini Hamas memulakan peperangan. Sebab apa? Rupa-rupanya Hamas memulakan peperangan itu kerana Yahudi sudah ada planning. Yahudi nak mengosongkan Gaza sebenarnya. Mereka dah ada planning dah. Mereka sudah ada plan. Mereka nak mengosongkan Gaza, maka akan halau semua rakyat Gaza ni keluar daripada Gaza. Macam mana pun mereka akan bunuh juga. Sebelum mereka bertindak lebih dahsyat, maka Hamas memulakan tindakan terlebih dahulu untuk mengejutkan Yahudi. Dan memangnya berlaku kejutan terhadap mereka, menyebabkan mereka rasa tercabar. Dan mereka pun melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu, pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu adalah satu pembunuhan yang sememangnya dirancang sebelum itu lagi. Kalau Hamas tak serang mereka pun, maka tetap akan melakukan pembunuhan. Jadi maknanya perkara tersebut sememangnya kita kata akan berlaku. Jadi perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab apa saya sebut begitu? Sebab kadang-kadang ada orang yang menyalahkan Hamas. Dia kata, Hamas ni punca umat Islam mati diserang oleh Israel itu sebab Hamas mulakan serang. Itu satu kesilapan yang jelas bagi orang yang jahil terhadap isu-isu yang berlaku di Palestin. Sebenarnya kalau Hamas tak serang, mereka akan mulakan serang lagi dahsyat sebenarnya. Lagi dahsyat. Tapi sekurang-kurangnya bila Hamas mulakan, maka dia kurang sikit. Dan menggerunkan, dan sampai sekarang pun kalau kita lihat, sememangnya di medan peperangan kita dapati bahawa Hamas masih lagi menguasai dari sudut ketenteraan. Sebab apa? Sebab tentera-tentera Israel ni, mereka ni takut. Maka lari dalam medan peperangan. Maka takut walaupun mereka bersinun di sebalik kereta-kereta kebal. Tapi mereka takut. Bahkan Alhamdulillah dah lebih dari 200, mungkin 300 kereta kebal dan kereta perisai sudah dihancurkan. So ditembak dan dihancurkan. Walaupun satu-satu tu banyak tu. Juta harga dia tu. Sebab itu Israel hari ni dia kerugian setiap hari 240 juta setiap hari. Ini maknanya satu tamparan yang hebat, dan negara mereka kalau akan muflis.
Sebab apa? Sebab pengangguran memang dah ada, pekerjaan tak ada, bandar Tel Aviv jadi bandar zombie, memang tak bergerak langsung. Macam Gaza memang mereka biasa dah macam tu, tak kisah sangat. Tapi Yahudi ni tak biasa. Dan mereka juga dah ada pelarian, dah 500,000 jadi pelarian, disediakan kemah-kemah pelarian, dan ada lagi 400,000 lagi yang lari meninggalkan Israel takut. Jadi maknanya ini satu perkembangan yang positif lah terhadap perkembangan umat Islam di Palestin, yang insya-Allah satu ketika, satu waktu Palestin akan dapat kembali ke tangan umat Islam. Dan kita lihat bahawa berdasarkan kepada hadis-hadis akhir zaman, ya, perkara itu insya-Allah akan berlaku. Dan kalau secara ringkasnya yang boleh saya sebutlah sebenarnya, puan-puan sekalian, perang yang berlaku sekarang ini sebenarnya bunga-bunga kepada keluarnya ataupun tewasnya Yahudi di Palestin, yang mana mereka itu akan meninggalkan Palestin. Sebab Yahudi ni mereka sedang menunggu siapa? Mereka menunggu Dajjal. Itu. Mereka menunggu Dajjal sebenarnya. Jadi mereka akan keluar dari Palestin, dan Palestin insya-Allah akan dapat dikembalikan kepada umat Islam. Walaupun kita lihat banyak darah yang mengalir, tapi itu satu pengorbanan yang sangat besar. Kerana peristiwa di Palestin, di Gaza pada hari ini membuka mata dunia. Dunia baru lihat keadaan yang sebenar. Dulu orang tak nampak, dulu orang dapat propaganda. Semua propaganda daripada barat. Propaganda yang barat dulu ni. Iaitu media-media Yahudi yang kontrol semua. Sampai sekarang pun mereka cuba kontrol lagi, tetapi mereka kurang berjaya kali ini. Sebab apa? Sebab warga dunia hari ini mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. Kalau dulu banyak daripada sumber mereka saja, sumber Yahudi saja. Sekarang ni boleh bertipu kanak-kanak Palestin yang terbunuh, maka kata itulah kanak-kanak Israel yang dibunuh oleh tentera Hamas. Mereka switch berita tu. Kan? Jadi maknanya bangunan yang runtuh di Gaza mereka tembak, mereka kata oh Hamas tembak bangunan di Tel Aviv runtuh. Jadi semua perkara ni mereka tipu buta-butanya, yang kata Yahudi ni. Sejak sekian lama mereka tipu. Bahkan dalam surat khabar Washington Post pun di US tu ditunjuk gambar baru ni, budak-budak Palestin, dia kata itulah budak-budak Israel yang diselamatkan daripada kekejaman Hamas. Di switch berita itu, jahat tak jahat. Tetapi pada hari ini apabila adanya berita-berita ataupun sumber-sumber media yang lain selain daripada CNN, BBC, bahkan berita Rusia pun menyiarkan perkara yang sebenar. Bahkan wartawan-wartawan yang begitu kita sanjunglah juga, wartawan yang bergiat di lapangan, yang mereka tu sanggup mati. Dan berapa banyak puluh-puluh ada wartawan mati ketika melaporkan berita yang sebenar yang berlaku daripada Gaza. Itu juga satu jihad sebenarnya untuk menyampaikan berita yang sebenar, yang akhirnya dunia hari ini mengetahui rupa-rupanya yang benar-benar perganas bukan Hamas. Hatta orang bukan Islam hari ini, golongan Kristian yang tidak terlibat dengan peperangan, mereka menyatakan bahawa yang kalau melihat kepada situasi sekarang ini ialah bukan Hamas, bukan Hamas yang terorisnya, tetapi yang terorisnya adalah Yahudi. Sebab sanggup bunuh kanak-kanak, sanggup sekat makanan, sanggup sekat air, sanggup sekat elektrik, sanggup macam-macam yang di luar batas-batas kemanusiaan. Kemudian menggunakan senjata fosforus, senjata kimia yang dilarang dalam peperangan antarabangsa, maka guna juga. Jadi semua benda ini menunjukkan betapa jahatnya mereka. Dan satu hikmah yang sangat besar juga yang saya tengok ialah apa? Ialah semakin ramai yang masuk Islam. Di samping berbelah ribu yang syahid, rupa-rupanya belah ribu juga, insya-Allah bahkan puluh ribu pula yang akan masuk Islam. Sebab apa? Sebab bila mereka melihat situasi di Gaza, maka terharu, maka terkejut bagaimana seorang ibu yang meredai permatian anaknya dengan begitu tenang, dengan mengatakan Alhamdulillah. Seorang yang mendukung anak kecilnya, mengucup anak kecilnya, pergilah wahai anakku dengan tenang. Seorang anak yang apabila diberitahu anak kecil saja tentang kematian ayahnya, ibunya, abangnya, kakaknya, adiknya, datuknya, neneknya, ketika mana dia berada di hospital, bila dinyatakan berita itu kepada dia, dia kata tak apalah, mereka itu pergi ke syurga di tempat yang lebih baik. Jadi maknanya bagaimana kekuatan akidah
yang ada pada mereka. Ini satu perkara luar biasa yang mengejutkan bukan sekadar umat Islam, bukan sekadar bukan Islam yang terkejut, umat Islam pun terkejut. Begitu hebat bagaimana didikan mereka itu. Didikan ibu bapa mereka yang kalau kita lah, ya Allah, paip bocor di rumah pun kita tak boleh hidup. Dengan elektrik tak ada, tak boleh hidup. Mereka hidup dalam suasana yang rumah runtuh, keluarga meninggal, yang syahid. Tetapi mereka tetap tenang. Apakah kalimah yang mereka sebut? Ada 3 saja kalimah yang sering dikeluar daripada bibir mulut mereka. Yang pertamanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun syukur pada Allah. Apa yang Allah tentukan itu, hatta kematian sekalipun, hatta rumah roboh sekalipun, hatta tak nak makan sekalipun, itu segala ketentuan Allah. Redha dengan apa yang Allah bagi, itulah yang terbaik. Jadi maknanya maka boleh redha sampai ke tahap itu. Ini satu perkara yang luar biasa sebenarnya yang ada pada umat Islam, yang betul-betul akidah mereka, kekuatan keyakinan mereka kepada Allah begitu tinggi. Sebab itu Allah tunjukkan dalam peristiwa syuhada di Gaza ni, ramai jenazah yang baunya sangat-sangat wangi. Walaupun kalau ikut logiknya nak wangi apa, dalam suasana darah yang bertebaran sana sini, dengan suasana bangunan yang runtuh, debu, makanan tak ada, air tak ada, tak mandi pun tak boleh. Kalau ikut bau tu sudah tentulah berbau sangat busuk. Tetapi apa yang dapat disaksikan, jenazah-jenazah yang meninggal, yang syahid itu berbau wangi. Itulah yang berlaku kepada, kalau kita lihat, berlaku kepada warga Gaza, dan ia dapat disaksikan oleh warga dunia keseluruhannya. Di situlah mereka terkejut. Macam mana seorang manusia ni boleh redha, boleh sabar dengan ujian yang begitu besar yang berlaku dalam kehidupan mereka. Lalu mereka lihat, oh, rupanya mereka ada satu pegangan, iaitu pegangan Islam. Pegangan Islam itu berpaksikan kepada Quran. Lalu mereka cuba nak membaca Quran. Orang putih ni nak belajar Quran yang translation. Dan bila dia baca satu muka surat, 2 muka surat, maka tak kala itu maka nampak kebenaran, dan dah ramai dah masuk Islam. Termasuklah TikTokers, influencers, mereka yang bergiat di media sosial, yang ada pengaruh-pengaruh, yang ada followers 100,000 jutaan. Mereka ini masuk Islam, menyebabkan menarik orang lain juga mengkaji Quran dan masuk Islam juga. Hasil daripada apa yang kita lihat di Gaza. Ini satu hikmah yang sangat-sangat besar sebenarnya. Di samping insya-Allah kemenangan kepada umat Islam akan berlaku, dan masa yang sama Islam insya-Allah akan dapat dilihat sebagai agama yang memberikan kedamaian, ketenangan dalam jiwa, walau apa juga musibah yang menimpa. Apabila yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak perlu gusar, kita tak perlu bimbang, sebab kehidupan kita bukan kehidupan yang hakiki di atas dunia ini. Dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, tetapi akhirat itulah, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah yang lebih baik dan yang akan kekal untuk selamanya. Mana kepahaman itulah yang akan membawa ketenangan kepada diri kita, kerana kita akan memberikan ketenangan dan juga keyakinan apa yang ditentukan oleh Allah itu terbaik. Dan masa yang sama kita juga ambil pengajaran di kalangan umat Islam juga, ramai yang ada juga yang memang mereka itu termasuk dalam penyakit yang disebut oleh Nabi SAW, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sebab itulah negara-negara umat Islam yang berhampiran dengan Palestin, yang tak berani langsung ambil tindakan kepada Yahudi, pada Israel. Hatta Turki sekalipun, kadang-kadang hari itu kita mengharapkan negara Turki, Arab Saudi memang tak boleh harap lah. Turki kita mengharapkan kot-kot lah mereka itu ada nampak macam dia punya lebih ganas lah, kasar lah ketika mana dia melawan Israel. Tetapi hakikatnya tidak juga. Kalau mengikut berita semasa, Turki menyalurkan minyak kepada Israel. Kalau Turki, sebab apa? Sebab atas kepentingan hubbud dunia, kepentingan duit, kepentingan kecintaan dunia. Kalaulah dia nak patahkan Israel, dia tutuplah pipe yang menyalurkan minyak itu. Kalau sepatutnya lah akan menggagalkan segala usaha Zionis, tapi mereka pun tak berani nak buat lagi. Jadi kita lihat umat Islam tu sendiri pun, kita lihat yang betul-betul yang solid dengan yang hanya yang Nabi dah sebut kepada kita sejak
1400 tahun dulu, iaitu umat Islam yang ramai, tetapi ramai itu ada penyakit yang disebut sebagai penyakit wahan. Bila sahabat Nabi bertanya, mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit cinta kepada dunia dan benci dan takut akan kematian. Itu yang berlaku. Tuan-tuan, ringkasnya bahawa Yahudi insya-Allah lama-kelamaan maka akan lemah, maka keluar daripada Palestin, dan sebenarnya lepas daripada keluar, umat Islam akan menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam yang terakhir, dan selepas daripada itu Yahudi akan comeback bersama Dajjal. Yahudi akan comeback bersama Dajjal, dan pada waktu itu barulah akan berlaku final war. Final war ni maknanya peperangan yang terakhir di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Waktu itu berlaku final war, dan disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku final war lah, pertempuran yang penghabisan antara orang Islam dan orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, waktu itu orang Islam akan dapat bunuh Yahudi, hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajar wa syajar, dan tak kala itu juga Yahudi menyorok belakang pokok, belakang batu. Fayaqulul hajar wa syajar, maka batu dan pokok berkata-kata, bersuara, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, ta'al, mari sini, wara'i Yahudi faqtulhu, belakangku ada Yahudi, ada Yahudi, mari bunuhnya. Illal gharqad, kata Nabi, kecuali pokok gharqad, fa innahu min syajaril yahud. Gharqad ni dia pokok Yahudi, so dia tidak akan memberitahu kepada orang Islam tentang kewujudan Yahudi. Jadi Yahudi ni, kalau kita lihat ni, mereka pokok gharqad ni, isu pokok gharqad ni tak disebut dalam kitab Yahudi, tak disebut dalam kitab Kristian, tapi disebut dalam hadis Nabi SAW. Rupa-rupanya Yahudi ni dia tahu kebenaran hadis Nabi, cuma itulah ego mereka itu, sombong mereka itu, mereka tetap engkar. Apa bukti mereka mengetahui kebenaran hadis Nabi itu? Mereka ada satu projek, nama dia projek di bawah satu fund, satu tabung, Jewish National Fund. Jewish National Fund ni, tabung Yahudi antarabang Yahudi nasional ni, dia collect dana untuk projek penanaman pokok gharqad. Sebab apa tanam pokok gharqad ni? Sebab dia kata itu survival orang Yahudi nak menentang umat Islam. Maknanya mereka pun tahu kebenaran hadis Nabi. Mereka tanam pokok gharqad bahkan berjuta mereka tanam. Bahkan mereka ada visi yang terbaru menjelang 2030, mereka nak tanam lagi 5 juta pokok gharqad. Itu dia punya misi mereka. Satu pokok gharqad ni kos dia 18 USD, $18, lebih kurang RM90 lebih kurang satu pokok. Jadi mereka collect duit, buat dana di negara-negara yang menyokong mereka. Jadi mengapa mereka begitu beria-ia untuk tanam pokok gharqad? Macam kita sebut tadi bahawa mereka tahu kebenaran hadis Nabi, tetapi mereka tetap engkar, maka tetap tak beriman. Itulah perangai Yahudi. Tapi akhir sekali mereka akan ditewaskan dalam peperangan. Ketika itu Dajjal akan dibunuh, dan tentera-tentera Yahudi juga akan dimusnahkan. Masanya wallahu a'lam bila akan datang, tapi dia tetap akan datang sebab ia disebut dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya Ustaz kan? Satu dua soalan daripada jemaah, dipersilakan. Silakan siapa nak tanya soalan. Itu sinopsis ringkas lah yang saya cuba beri gambaran. Beri gambaran supaya kita dapat menyedari isu yang berlaku sebenarnya bagaimana, dan apakah yang berlaku pada masa akan datang mengikut apa yang disebut dalam hadis dan seumpamanya lah. Jadi kalau dapat soalan nak tanya, silakan. Apa-apa yang timbul kemusykilan, ataupun kalau ada dalam chat tu yang saya tak dapat baca ni, mesej dalam chatting tu, dalam mesej tu, tolong baca untuk saya lah kalau ada soalan yang ini. Yang ini banyak yang komen lah Ustaz, bukan soalan lah. Soalan, okey lah. Malu-malu daripada apa yang Ustaz sampaikan. Tapi dia ada soalan dalam chat ini. Dan mungkin ada soalan yang nak diberi sekarang, bolehlah dikemukakan sementara Ustaz memberi peluang untuk membuka soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, orang-orang Yahudi ni sebenarnya anak-anak Nabi Yakub kan? Yang asal usulnya, dan bukan Nabi Yusuf dengan Nabi yang Bunyamin tu bukan kan Ustaz kan?
Yang lain-lain betul tak Ustaz? Dia semuanya adalah Bani Israel, anak keturunan Nabi Yaqub. Ya. Anak Nabi Yaqub. Termasuklah Bani Israel, Nabi Yusuf juga Bani Israel sebenarnya. Tetapi para Nabi ni, sebab itu Allah utuskan para Nabi di kalangan Bani Israel sendiri. Nabi Musa pun Bani Israel. Siapa Allah utuskan di kalangan mereka sendiri supaya mereka dapat menerima. Tapi tetap mereka tak terima. Itu persoalannya. Walaupun diutuskan para Nabi di kalangan mereka sendiri ataupun bangsa mereka, tetap mereka tidak menerima. Itu hakikat yang berlaku. Dan para Anbiya alaihi wassalatu wassalam memang ramai di kalangan Bani Israel sebenarnya. Ramai. Para Anbiya yang diutuskan di kalangan Bani Israel. Ya. Okey, ada lagi soalan yang lain? Dipersilakan. Mungkin dah tak ada Ustaz ya. Cuma lagi last tu nampaknya. Assalamualaikum Oh, ada Ustaz. lagi. Okey, baik-baik. Silakan. Saya nak tanya, kalau macam tadi Ustaz ada kata Yahudi ni dia orang akan meninggalkan Palestin lah. Lepas tu setahu saya mereka akan berhimpun di Isfahan menunggu Dajjal, tu betul ke Ustaz? Mereka akan keluar, mereka akan pergi pelbagai negara. Cumanya di Isfahan juga mereka akan pergi. Dan kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, ketika mana Dajjal keluar, dia akan keluar bermula daripada Isfahan bersama 70,000 Yahudi. Maknanya bukan semua duduk situ lah, sebab 70,000 maknanya sebahagian lah kan. Ada yang mungkin hardcore ikut yang duduk kat situ. Jadi memang itu adalah hadis Nabi SAW. Ya, Dajjal akan keluar daripada Isfahan. Begitu. Okey. Hanya setakat itu saja kot. Dan soalan yang lain-lain dah tak ada ya. Okey Ustaz, kita nampaknya setakat itu saja saya. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Profesor Madai Dr. Muhammad Suki berkongsi ilmu tentang isu Yahudi dalam Al-Quran dan hadis ini, yang hanya agama hanya agama Islam lah yang akan menyelamatkan dan menyatukan kita, bukan yang lain. Dan jangan cairlah dengan dakwah barat dan terperangkap dalam percaturan Yahudi itu. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman dan mendapat manfaat dalam memahami syariatnya. Dan bagi mengakhiri slot kuliah di hari ini, saya silakan Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, untuk akhirnya kita doakan moga-moga umat Islam di Palestin, di Gaza itu diberi ketabahan, dan memang mereka pun tabah. Kita yang patutnya ambil pengajaran dan iktibar daripada mereka. Yang mana saya terlupa sebut tadi, 3 kalimah saja mereka sebut, Alhamdulillah, Allahu Akbar dan La ilaha illallah. Itu yang bermain di mulut mereka, di bibir mereka. Dan itu juga sepatutnya kita juga sentiasa mengucapkan ketiga-tiganya tersebut. Jadi mereka mudah mengenal musuh mereka, lalu mereka mudah syahid. Maka berjuang, maka tak gentar. Kita kadang kita tak kenal musuh kita. Secara tak sedar kita terlibat dengan budaya hedonisme, dengan cara hidup Yahudi dan sebagainya. Ini satu perkara yang sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa agar kita juga diberi kekuatan, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri dengan tasbih kafarah. Kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم.
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz dan para jemaah sekalian. Jumpa lagi kita pada pukul 8 malam ini insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua.